Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Maisuk, pasangan kepada Muhammad Fadil Kamaruzaman. Hari ini menerangkan mengenai atmosphere sky. Apakah itu pencemaran udara? Kalau kita lihat sekarang ni, dunia kita kebanyakannya adalah kebanyakannya adalah pencemaran udara. Banyak udara-udara yang tercemar. Okey, pencemaran udara adalah campuran praktikal dan kimia dalam atmosfer. Campuran praktikal dalam kimia dalam atmosfera menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan dan alam sekitar. Pencemaran udara wujud di dalam dan juga di luar rumah. Okey. Bakteria dan virus yang tidak kelihatan iaitu ulapuk yang menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehek. Allergen menjejaskan mereka yang mempunyai hidung yang kulit yang sangat-sangat sensitif. Lepas tu penyakit berjangkit, penyakit bawaan udara mudah merebak seperti influenza, coronavirus. Kesedaran tentang pencemaran udara. Kesedaran tentang pencemaran udara. Udara yang kita bernafas tercemar dengan bahaya. 9 daripada 10 orang kini menghidup udara yang tercemar. Wow. Bahan zarahan yang merosakkan kesihatan mengada diameter 2.5 mikron ataupun kurang. Pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan yang sangat serius, iaitu kita akan kerosakan kulit, sistem deria, kemurungan, berat badan naik. 1/3 daripada kematian strok, kanser, paru-paru dan penyakit jantung adalah disebabkan pencemaran udara. Betapa dahsyatnya pencemaran udara. Okey, di sini pula kita akan tengok mengenai influenza. Diameter virus adalah 80 hingga 120 nm, itu 0.012 mikron. Virus influenza boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam. Wow, lamanya. Iaitu di permukaan tombol pintu, permukaan kaunter dapur, barang mainan. Influenza ialah virus yang menjangkiti hidung, tekak dan paru-paru. Influenza dapat tersebar sesama manusia. Dia boleh tersebar daripada orang lain sehingga sejauh 6 kaki. Apabila seseorang itu bersin dan juga apabila dia sneezing. 1 meter padu udara mengandungi 15,000 virus sesama. Ia berada dalam udara selama berjam-jam dan menyebabkan anda sakit. Wow, takutnya. Okey. Kat sini kita tengok pula PM 2.5, bahan zarahan adalah kombinasi praktikal pepejal dan titisan cecair dalam udara. Terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang dibuat bagi PM yang boleh disedut. PM 2.5 diameter 2.5 1/8 daripada rambut manusia, 50 hingga 70 mm. PM 2.5 adalah praktikal pencemaran kecil yang memasuki tubuh anda dengan menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan, penyakit paru-paru, serangan jantung, strok. Okey, di sini kita tengok coronavirus. Transmisi antara haiwan dan manusia, sindrom pernafasan akut yang teruk, transmisi dari kucing civet, sindrom pernafasan timur tengah daripada unta dromedari. COVID-19 masih lagi dalam penyiasatan mengenai bagaimana virus ini berasal dan penyebaran diameter. Diameter virus adalah 120 nm iaitu 0.12 mikron.
Gejala biasa yang dihadapi adalah gejala pernafasan, demam, batuk, sesama, kesukaran bernafas. Bila dia dalam keadaan kritikal, pneumonia, sindrom pernafasan akut yang sangat teruk, kegagalan buah pinggang dan menyebabkan kematian. Okay, apakah itu udara yang bersih? Menarik kan? Kita akan belajar pula mengenai apakah udara yang bersih. Udara yang bersih adalah udara tahap bahan cemarnya kurang atau sangat-sangat rendah. Okey. Praktikal kimia, kotoran, habuk. Kita sering menyangka bahawa menghirup udara bersih di luar itu amat bagus dan selamat. Sangat penting untuk mempunyai segala alat yang boleh memberikan anda akses kepada udara yang lebih bersih. Okey, dekat sini pula kita akan belajar mengenai mengapakah kualiti udara dalam bangunan, rumah, pejabat itu ataupun bilik gym dan lain-lain adalah lebih tercemar daripada di luar. Kebanyakan orang mengandaikan bahawa dinding rumah mereka mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya, dinding yang sama juga boleh memerap bahan cemar di dalamnya. Dorongan untuk menjimatkan tenaga adalah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Okey, menutup rumah, menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara luar, memerangkap dan memandatkan bahan cemar udara di dalam. Dia jimat tenaga, kemudian dia kurangkan pertukaran dengan udara luar, memerangkap dan memandatkan bahan cemar udara di dalam. Okey, bahan cemar tambahan udara yang di dalam rumah 5 kali lebih tercemar berbanding dengan di luar. Sebab apa dekat dalam rumah ni kita ada peliharaan, kucing, jadi keruping haiwan, perayaan dan manusia. Lepas tu kita punya alat-alat perabot dia mempunyai bahan-bahan kimia. Apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan? Okey, mari kita tengok apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan. Okey, EPA, kesan-kesan negatif yang menjejaskan kesihatan boleh berlaku disebabkan oleh bahan cemar udara dalam bangunan. Seperti otak. Dia akan mengganggu sistem saraf pusat. Kemudian mata dan hidung. Dia akan kerensaan pada mata atau hidung. Jantung iaitu penyakit kardiovaskular, paru-paru, pneumonia. Kesan-kesan ini boleh muncul bertahun-tahun kemudian. Okey, mengapa guna penulen udara? Adakah penulen udara berbaloi untuk wang anda? Okey, kita menggunakan penulen udara bagi mengurangkan kimia dan praktikal di dalam udara yang melalui penuras. Maksudnya ada barang-barang yang kotoran kimia, habuk yang melalui penuras. Udara yang dihidup tenang, udara yang anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya sangat-sangat berbaloi. Dan faedah memiliki penulen udara ialah dia membaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk, mengurangkan penyakit pernafasan, menyingkirkan bakteria dan virus influenza dan juga coronavirus. Okey, so bagaimanakah penulen udara berfungsi? Penulen udara menyedut, dia sedut, kemudian dia memaksa udara bilik melalui penuras berlainan untuk mengurangkan kimia dan juga praktikal dari udara melaluinya. Bagaimanakah ciri-ciri atmosfer sky dibandingkan dengan jenama pesaing? Padatan bahan praktikal kecil dan halus yang tinggi. Risiko kesihatan. Okey, kita tengok dekat sini. Ada gambar rajah dekat sini. Atmosfer sky
sistem udara, sistem penurasan 3 tingkat. Dia ada sistem penurasan 3 tingkat. Berkesan menyingkirkan bahan cemar bawaan udara. Kemudian sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Sistem penurasan udara 3 berperingkat. Okey. Penutup hadapan, pra-penuras, penuras HEPA, penuras karbon. Tengok ya. Kita tengok di sini ada pra-penuras, iaitu dia menyingkirkan praktikal besar dan membantu melanjutkan hayat penuras praktikal utama. Seperti apa? Rambut, habuk. Penuras HEPA adalah berkesan menyingkirkan pula 99 bakteria dan virus. Menuras praktikal sekecil 0,0024 mikron. Okey, itu pasir kira-kira 90 UM. Rambut manusia, dia bunga praktikal. Dekat sini kita boleh tengok ya. Okey. Menyingkirkan 99.99 praktikal sekecil 0,0024 mikron dari udara yang melalui penuras. Maksudnya dia mengurangkan lebih 300 bahan tercemar bawaan udara dan bahan cemar yang lain. Wow, hebat ya penuras atmosfer kita. Penuras karbon diaktifkan. Dia mengurangkan bahan cemar kimia, VOC dan molekul bau, iaitu bau rokok, bau haiwan peliharaan, bau lembab. Dia menyerap dan bertindak balas dengan kimia dan gas di dalam rumah anda, memerangkapnya dan juga mengubahnya menjadi garam, gas dan air uap yang tidak bahaya kepada kita. Okey, kadar penghantaran udara bersih meliputi kaki persegi. Prestasi kebersihan, okey, kita tengok dekat sini. Kemudian dia juga ada pengesahan pihak ketiga, iaitu MOHO Perakuan British Allergic Foundation, pihak kebajikan kebangsaan terkemuka yang memberikan sokongan, nasihat dan maklumat bagi mereka yang mengidap alahan. Persatuan Penghilang Peralatan Rumah, sebuah organisasi yang mengesahkan isi padu bilik banyak peralatan di rumah yang biasa. Okey, pengesahan pihak ketiga lagi. Program sebuah sukarela agensi perlindungan alam sekitar AS yang membantu perniagaan dan individu menjimatkan wang dan melindungi iklim melalui keeksifinan tenaga yang hebat. Menunjukkan bahawa sistem rawatan udara atmosfer telah diuji secara saintifik oleh makmal pihak ketiga untuk mengurang dan menyingkirkan alergen, dan dengan itu sesuai digunakan oleh mereka yang menghadapi alahan. Siapa-siapa yang menghadapi alahan amat-amatlah sesuai dengan kita punya atmosfer. Apakah jenis virus bakteria yang dituras oleh atmosfer sekarang ini? Okey, keefisien sistem dalam penyingkiran praktikal yang sangat kecil, menyingkir 99.99 semua praktikal bersaiz lebih besar daripada 0,0024 mikron. Bakteria, virus, debunga, kemudian alergi, keruping haiwan, habuk, kalau kulit kita alergi lah. Boleh rujuk senarai bahan-bahan tercemar yang disingkirkan. Okey. Adakah bakteria dan virus yang diperangkap oleh penuras HEPA terlepas semula ke udara apabila kita menukarkan penuras HEPA? Bagaimana cara kita uruskan penuras HEPA yang telah digunakan? Bakteria dan virus tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia yang telah diperangkap oleh penuras. Ia akan menjadi tidak aktif ataupun dia akan mati. Apabila hayat penuras telah hampir tempoh luputnya dan ianya adalah perlu diganti, penuras lama hendaklah dikeluarkan daripada sistem dan dimasukkan ke dalam karung sampah plastik untuk dilupuskan. Dan disyorkan supaya anda membasuh tangan selepas mengendalikan penuras itu. Pemasangan dan masalah mendiagnosis. Okey. Dekat sini dia tunjuk kat kita cara-cara pembukaan bungkus unit dan juga dia dah bagi tahu kita step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima. Okey. Kemudian dia juga ada paparan bagaimana
penunjuk pengganti penuras ni. Dia dah ada tunjuk dekat sini. Ini adalah penunjuk pengganti penuras. Dia ada warna hijau, warna jingga, warna merah, warna merah berkedip, putih bernafas. Kalau hijau keadaan yang baik. Dia dah ada siap dah dekat sini. Ada tanda-tanda yang dibagi warna-warna supaya kita cepat supaya kita dapat melihat sama ada peralatan dalam keadaan baik. Okey. Kemudian dia juga ada dekat sini dia bagi kita memahami status Wi-Fi dan Bluetooth, iaitu kita boleh Bluetooth. Kemudian penunjuk Wi-Fi pun ada, dah dia tunjuk pada dekat sini. So penunjuk Bluetooth pun ada dekat atas tu. Kemudian penuras 99.99 partikel sekecil mikron menyediakan kualiti udara dalaman yang selamat dan sihat untuk keluarga anda, berkesan menghilangkan 327 pencemaran bawahan udara seperti bakteria, acuan virus, debunga, kulat, kemudian tunas habuk dan asbestos daripada udara yang melalui penapis. Jadi dengan adanya atmosfer ni membantu insan menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga sihat. Okey, ringkasannya, atmosfer sky berkesan menyingkirkan atau mengurangkan bahan cemar dan organisma yang menyebabkan penyakit daripada udara yang melalui penapis. Atmosfer sky hanya boleh menurunkan udara yang sebenarnya disedut masuk ke dalam sistem. Wow. So, cepat-cepatlah rebut peluang untuk kita membeli atmosfer sky dan berada di dalam rumah kita. Sebab sekarang udara-udara di luar adalah amat-amat tercemar. Tak ditambah-tambah lagi pada zaman sekarang yang di mana kita terdedah dengan pelbagai penyakit yang berbahaya. Okey, sekian dahulu daripada saya mengenai atmosfer sky. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.